Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat? Semuanya sihat-sihat, alhamdulillah, ceria, bahagia, gembira, senang. Walaupun dalam PKP, insya-Allah, alhamdulillah. Walau apa pun life must go on kan? Alhamdulillah. Itulah. So kelas dah mula ya? Kepada pensyarah-pensyarah semua. Kelas dah mula ni, ada 2-3 kursus ni, tengah masuk kursus. Jadi cakap dulu, lepas tu saya tinggalkan Kak Limah Ya Allah, multitasking. Tapi nanti kalau ada orang nak masuk, nak join kena boleh. ni lah. Nak join ada jam jaga. Jam cuma jam cuma dia kata mic dia boleh on kejap lagi ke apalah. Dia tengah kursus tu. Dia tengah kelas. Saya buka majlis. Ada jihad dia. Saya buka majlis, nanti dia tutup majlis. Okey. Sharing nampak tak? Sharing nampak tak? Sharing. Tak nampak lagi? Sharing. Sharing nampak lagi Baik ya. Akak punya kelas ni pakai phone, jadi yang ni tak pakai ni laptop, pakai kursus ni. So kecil nampak muka akak je lah. Sharing tak nampak lagi. Okay, tak apa Kak, buat sharing dulu. Kita mulakan kejap lagi lah. Kak Limah mute tu. Puan Limah mute tu. Tak dengar. Kak, akak mute Kak. Kak Limah. Kak Limah mute tu. Okey, dia tengah sharing. What are you doing? Sekejap je. Akak dah siap tak beritahu Akak dah okey, beritahu okey je. Okey. Sekejap. Ni boleh mula dulu kot, intro dulu. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakanlah majlis kita dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, selamat datang, ahlan wa sahlan kepada semua sahabat-sahabat yang berada dalam majlis ilmu yang insya-Allah majlis yang akan diberkati Allah. Okay, terima kasih juga pada kawan-kawan yang menyertai siri kelas asas tajwid kita kali keempat. So kita ada lagi 4 siri insya-Allah. So terima kasih juga kepada Puan Halimah Ismail dari Tehran, ya, ex Puspanita Nilai, ex Puspanita Poli Shah Alam, dan dia adalah merupakan ahli semua hidup Puspanita KPT ya. So majlis ini insya-Allah kita akan buat pengetahuan semua. Majlis ini adalah merupakan kelas kelas asas tajwid yang kita adakan sebanyak 8 siri ya. Kita dah berjalan sebanyak 3 siri.
So hari ini adalah siri yang keempat dan kita akan ada baki sebanyak 4 siri lagi. InsyaAllah kita akan meneruskannya. Jika ada permintaan, kita buatlah kelas pertengahan tajwid. Ya. So ini adalah merupakan kelas asas di mana kita belajar cara-cara menyebut makhraj huruf dengan betul. Ya. Di mana kedudukan huruf. Ya. Supaya bila sebutan makhraj huruf kita betul, bermakna kita melaksanakan tuntutan ataupun kehendak sifat huruf tersebut. So insyaAllah saya dengan ini mempersilakanlah Puan Halimah untuk meneruskan majlis. Dipersilakan Puan Halimah. Kak Limah, mute Kak Limah. Kak Limah. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan Salizah Hanim, kasihi, dan juga sahabat-sahabat yang mengenali saya ataupun tidak mengenali saya di Malaysia. Selamat datang, ahlan wa sahlan ke kelas tajwid anjuran Panitia Politeknik Alam. Pada sekarang kita telah berada pada siri yang ketiga. Alhamdulillah. Okey, saya untuk maklumat saya masih lagi kan? Siri keempat. Siri keempat. Okay. Right. Ya, masih di ni kalau tengok nampak sharing tu boleh nampak kan, tapi dia punya share screen ni lama sikit keluar dia. Nampak dah? Okay, nampak dah. Nampak. Okay, clear. Dah. Ada presentation. Yang ini apa nama ni, Bandar Tehran kan? Nampak ke? Okay. Yeah. So sedikit sharing lah bukan promote. Konsulen pernah sampai ke sini, insya-Allah ada rezeki kita dapur alam pula insya-Allah. Okay. So sekejap ya. Okay. Kita pergi pada slide seterusnya insya-Allah. Alhamdulillah, walaupun pertama kali menyertai kelas asas tajwid ni, jangan risau insya-Allah, tidak ketinggalan. Saya mungkin akan terus buat pengulangan demi pengulangan insya-Allah, dan jangan rasa ketinggalan dan jangan pernah jemu untuk belajar Al-Quran. Walaupun kita rasa kita dah lancar baca Al-Quran, dah laju, dah okey, tapi kadang bila bertalaki tu ada satu dua, yang lain semua dah cantik, kadang satu dua tu kita sangkut juga kan, terkantur juga sebutan-sebutan huruf. Jadi kita mula dengan asas sekali. Kadang-kadang kita dah pergi jauh, kita balik ke pangkal jalan. Kadang-kadang ada benda yang kita mungkin terlepas pandang. Okey, right. So kita mula dengan okey, slow sangat dia punya ni. Okey, ya so nampak tu ke? Okey, dia punya presentation tu nampak gambar bunga juga. Bagaimana? Itulah saya dah alih ni. Dah ke slide. Lambat sikit kan? Lambat sikit. Ya. Lambat sikit. Saya mula dengan satu kata, sesungguhnya hati ini boleh berkarat besi. So dikatakan, ditanya pada wahai Rasulullah, lalu apakah penyembuhnya? Beliau menjawab, iaitu membaca Al-Quran. So membaca Al-Quran ini untuk kita menggilau hati kita, membersihkan hati insya-Allah. Ya. Jadi sekarang saat ini kita sedang menggilau kita. Kita mulakan dengan lafaz ta'awuz dulu. Laju dek. Macam tak bergerak. Okey. Lafaz ta'awuz ni sekarang kadang kita lafaz ini sunat, tapi kadang cara pengucapannya, penyebutannya pun ada kesilapannya sebab kita disunatkan untuk baca. Setiap kali kita nak mulakan membaca Al-Quran, kalimah ataupun lafaz ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ni pun kena betulkan. Ada orang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay? So kita mulakan dengan itu. Siapa ikut kelas saya yang asas tu, kita dah belajar cara pengucapan huruf alif, ain, ha, beza a dengan ain.
alif dengan ain kan. So a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey? Kita bawah lagi. Okey. Kita betulkan rasa masih belum menepati tanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang tebal hanya to kat sini ya. Yang lain tu semua huruf nipis. Nanti saya buat ulang kaji huruf tebal dan huruf nipis hari ni. Tak apa. Kita supaya hadam betul-betul. Huruf besar, huruf tebal, huruf nipis. Okey, so yang tebalnya to je. Yang muncung pun yang bertanda dhammah pada depan saja. Zu, syai jangan muncung. Kadang-kadang syai muncung, to pun tak betul muncung sebenarnya. Tapi dia tebal. Ra tebal tapi bukan muncung. So ingat tengok saya punya pergerakan mulut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hanya pada zu. Kak tak nampak mulut. Bawah sikit dia punya kamera. Okey. 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 A'udzu tu muncul. Billahi minasyai bukan syai. Jangan syai to baru tebal tapi bukan muncung. To saya sebutan to ni ra tebal tapi bukan rajim. Okey, kalau kita letak pensel kat sini yang muncung tu a'udzu billahi saja yang muncung. Okey, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, seterusnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini paling asas sekali kan sebelum kita mula baca Quran. B nipis, fin. Huruf hamas kan? Bismillah. Jangan bis. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti tebal. Ini yang kadang-kadang kita tak perasan. Ra kita baca dengan nipis. Rah. Bukan rah tapi roh. Tebal bukan lebar mulut, bukan senyum. Nipis. Manirrahim. Rahim. Okey, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bukan ma. Kita cuba untuk sebut lajah Arab nipis sikit. Ma, bi, ba. Okey? Tak apa, slow-slow, pelan-pelan insya-Allah. Okey, seterusnya kita dah hari tu huruf hijaiyah yang 28 pada siri pertama, cara penyebutan baris atas, baris bawah dan baris depan. Alright, ini dulu konsonan a, i, u, kemudian tanda an, in, un, tanda tanwin kan. Okey. Saya nak sentuh sekali lagi 4 perkara yang penting dalam membaca Al-Quran sebagaimana Puan Saliza sebut tadi. Dia kata yang pertama sebenarnya makhraj dan sifat. So kita kena balik kepada pangkal jalan, balik pada basic. Kadang-kadang kita dah belajar, dah boleh ngaji jauh tapi rupanya kita dulu lupa nak belajar makhraj, nak belajar sifat, betul? Jadi kadang-kadang kita silap dalam penyebutan huruf tu. Makhraj ni maksudnya tempat keluar huruf. Makhraj tempat keluar, rumah dia, pintu dia. Okey? Tiap huruf ada pintu masing-masing. Ada satu rumah, ada satu pintu. Kecuali mim dan nun kan? Mim dan nun dia ada 2 dapat dikeluar daripada hidung. Itu je rumah. Okey, yang kedua sifat dia. Kemudian setelah dia ada nama, dia ada sifat dia tebal ni, dia ada berdesir. Itu pun kita kena tahu. Okey? Kemudian dengung tak dengung dalam baca Al-Quran, mana yang kena dengung, mana yang tak perlu dengung pun kena tahu. Okey. Kemudian hukum dia. Hukum tu kemudian lah mat arid sukun, mat pening kan rasa. Allah, banyaknya nak tahu. Kemudian kadar dia tempo 2 ke 4 ke 6. Tak ada 7. Tak ada. Dia sama ada 1, 2, 4 atau 6 kena tahu juga. Yang kemudian kena ada dan ibtidak kat mana nak wakaf, kat mana ibtidak, apa tanda dia. Tanda wakaf dalam Al-Quran sangat banyak kan. Kadang-kadang kita terlanggar traffic light tu. Okey, so kita kena tahu semua. Tapi insyaAllah kita akan masukkan sikit, tak adalah sekaligus. Tapi ilmu ni luas. Tapi kalau kita belajar sungguh-sungguh niat nak belajar dan ikut teknik belajar, insyaAllah boleh. Macam yang kata Najihah kan, kat sini ada
Dia anak muda tu, bagus. Payah anak kita tapi memang nak belajar. Dia kata, Umi, dia panggil Ustaz. Dia kata, saya ingat dia, tapi rupanya alhamdulillah dari saya belajar ni, saya rasa mudah rupanya. Kan? Dia rasa macam dulu fobia kan? Okay, so insyaAllah. Alright. Asli hari tu saya dah tunjuk pada yang mula-mula kan. Inilah keluar hurufnya makhraj daripada kita guna 5 bahagian pada mulut dan bibir pada rongga. Inilah dia tempat keluar. Semua kat sini daripada 28 huruf inilah tempat rumah-rumahnya kan. Okey. Kemudian inilah kerongkong, bibir, mulut, kita punya lisan dan juga hidung. Ada 5. Ini dia. Sekali lagi saya ulanglah sebab baru kepada yang baru join tu mungkin nak penjelasan awal kan. Okey, ini je. Cara penyebutan itu pun hari tu saya dah kita sama-sama sebut, tapi apa sekali bila kita baca nanti ayat surah kita akan ulang kaji cara penyebutan betul. Okey? So lepas ni kita buat proaktif kan, insya-Allah. Alright. So ada hari tu saya rasa kita bahaskan tentang huruf kerong ha, ain, ha, rin, ho. Sempat huruf kan. Alright. Kemudian mengenal tanda dalam Rustam Osmani. Okey, ni saya sebut juga sebab ada tanda-tanda dalam Rustam Osmani, dia mudahkan kita. Banyak tanda tapi perlu ingat ya, mungkin tak tahu nama, hukum pun tak tahu, tapi cara baca okey, dia tahu dengung. Ini tanda wakaf, ini beza alif dan sebagainya kan. Beza ada baca cukup baik dah. Tapi hukum-hukum dia tak ingat tak apa. Tapi kalau boleh ingat tu lagi bagus kan. Tapi nak pastikan baca tu betul. Okey, itu yang pertama sekali kan. Yang paling penting. Okey, contoh kan. Dalam nak tampak kan. Ini tanda. Ada orang dia confuse. Ini tanda dengung. Okey, kalau yang belah kanan tu tidak dengung. Okey, nampak kan. Dalam Rustam Osmani nanti cuba pastikan. Tengok. Okey, tanda ini yang selari. Dia selari. Dia terikat, dia tak tergelincir kan. Dan juga 69 itu tidak dengung, maknanya jelas. Jangan dengung, jangan ada suara yang masuk ke hidung. Tapi yang kiri tu, yang hijau, apabila tanda tanwin itu diselisih, earthquake ke, landslide ke kan, mungkin tanah gelincir kan, atau tanda 99 tu, itu kena dengung. Banyak nampak kan beza selari dengan tak selari. Yang tak selari tu kena didengungkan. Alright, itu tanda contoh. Okay, kemudian hamzah wasal juga. Ada juga confuse. Ustazah, macam mana ni tanda? Apa tanda? Hamzah wasal dengan hamzah qata'. Haki lah. Kalau jawatan hakiki tu jawatan tetap kan? Dia tetap macam tu baca. I, U. Atau kaki. Tetap. Hamzah yang hakiki. Kalau hamzah wasal tu, sebelah kanan tu hamzah wasal. Ni beza dia. Dia hamzah. Okey. Saya explain sikit. Masuk pada bacaan boleh. Supaya nanti bacaan kita bina. Okey. Yang pertama kanan sekali hamzah. Itu hamzah qat'i. Yang A, I, U tu. Yang warna coklat tu hamzah qat'i. Memang kena baca A, I, U. Ataupun dia bergabung dengan lain sebelum dan selepas. Bunyi ini sama. Yang tengah itu ialah hamzah wasal tu, maksudnya hamzah yang kita tidak guna semasa kita sambung. Wasal tu sambung, tapi kita guna masa nak kita tak sambung. Itu hamzah wasal. Maknanya bila kita sambung, kita baca tu sambung, tak berhenti, kita abaikan dia. Kita abaikan. Dari situ baru kita ambil. Pengawasan ni. Bila tu satu alif dia ada bulat betul. Itu alif ziyadah, alif tambahan. Baca sambung ke, baca tak sambung ke, kita abaikan je. Dia dalam penulisan, tidak dalam bacaan. Apa ni tanda kita tengok, ada alif bulat. Sebenarnya dia tambahan ziyadah. Okey, contoh je sikit. Contoh dalam surah Al-Mulk kan. Tak perlu susah. Terus je. Dia ada dalam ulama tak boleh ubah.
ada tapi tidak ada dalam bacaan qalu bala. Terus kemudian yang warna kuning itu hamzah wasal. Man Allah, wasal tu sambung. Bila sambung kita tak guna, bila kita daripada itu kita akan Allahu min syai'. Betul? Itu maksud dia. Hamzah wasal guna bila kita nak mula daripada huruf alif yang atas dia ada apa? Pada saat itu hamzah wasal. Kita akan jumpa banyak kan? Dalam Quran, dalam pembacaan Quran kita Okey, boleh biasa hari ni hamzah wasal, hamzah qata dan alif ziyadah. Rupa dia lebih kurang sama. Cuma atas kepala dia topi je. Topi dia lain boleh? Topi bulat, topi kepala sad dan topi apa lagi satu tadi? Memang ada hamzah. Atas kepala dia ada hamzah. Okey. Baik, boleh? Right, sikit-sikit nanti kita akan buat kajian. Ini contohlah. Okey, ni kita akan baca nanti. Surah Al-Fil. Sekarang kita tak baca dulu, nak tunjuk je. Alif yang pertama merah tu, itu hamzah qat'i. Qata'. Jawatan je kalau tu hakiki dia memang macam tu bacanya. I, U, Jangan baca dia bunyinya Kemudian yang warna kuning itu adalah hamzah wasal yang atas kepala alif tu, atas tu tanda kepala. Itu kita bila baca bi ashabil fil, bila baca sambung kita abaikan. Tapi kita nak ambil daripada al-fil tu apa? Dia apa? Al-fil tu apa? Najiyah. Al-fil apa? Gajah. Al-fil. So kita akan ambil contoh al-fil alam itu guna. Baru kita guna alif dia. Boleh faham? Alright. Okey. Kemudian satu lagi tanda rumah, tanda dengung, itu pun beda. Kan bila tak jumpa dan tiga sabdu atau syadda ataupun syadda tambah sebabnya jadi tanda sebab dia urut daripada khaisum, huruf hidung. Dua ni huruf hidung. Kita tutup tak boleh sebab dia akan keluar rumahnya daripada situ. Jadi bila pintu rumah tu ditutup, tak jadilah tak boleh keluar dah kena kunci rumah. Okey. So, tak boleh sebut. Lain boleh sebut dal, ta, sa, jim semua sebut kalau tutup rumah nun dan tu maksudnya. Okey. Dengung tu maksudnya apa? Dengung tu suara yang keluar daripada hidung. And contoh tadi sebab nak belajar banyak ni saya mudah dulu Contoh inna, dengung itu baca mendengung suara yang keluar daripada hidung. Inna okey, kalau yang dia 2, 4, 6 maknanya kalau yang selain daripada ada hukum mim dah belajar ifa, ada yang dah belajar kan idgham, itu yang lebih dengungnya. No, tapi yang ini inna harakat. Inna dan asri tak nampak okey, slide dia lambat sikit berpindah Contoh inna jannah summa min sabdu ammadun. Okey, sekejap dia slow sikit, itulah ini ujian lah, mujahadah bila kita nak belajar ke nak mengajar online kan. Alhamdulillah walaupun daripada jauh Iran ni merentas lautan, benua, masih dapat lagi kita berinteraksi bersama-sama dalam okey. Sekejap kejap. So kita terus pergi pada perbezaan sebutan makhraj hari ni sebutan boleh nampak sekejap tak slide hilang sekejap saya kita sama-sama tengok huruf-huruf yang dia keluar daripada rumah yang lain-lain, makhraj lain tapi sebutannya lebih kurang. Dia kadang-kadang rumah tak semestinya dia sebutannya berbeza jauh kan. Dia
berbeza sedikit dari segi amarannya berbeza, sebutannya pun berbeza. Okey, sekejap. Kita tengok contoh huruf-huruf yang biasa bila batal laki dengan saya dapatlah buat rumus bahawa huruf-huruf ini payah nak sebut dan payah bezakan. Tapi kalau yang dah boleh bezakan sebut tu alhamdulillah lah. Okey. So dia punya presentation. Contohlah, kita tunggu tu. Zal dengan Zai. Sekejap lagi presentation yang keluar. Zal dengan Zai. Zal, Zai. Zal nipis kan? Huruf Zal. Huruf Zal, dia hujung lidah berada antara gigi atas dan gigi bawah. Tekan sedikit, keluar sikit lidah. 0.5 cm. Zal. Nipis. Wa iza zalikal kita nipis kan. Beza dengan Zai. Zai huruf yang safir. Nanti kita pergi pada sifat. Safir sir. Tu za. Tak payah nak susah ni nak maknanya yang luar biasa. Za. Zaliha, Zaitun, Saliza, Zu, Z berdesir ya. Za. So, za. Okey. Kemudian apa? Sa dengan sa. Di hujung lidah juga terletak antara gigi atas dengan bawah. Sa, as. Beza dengan as. As ni satu siapa tu lo, tapi luar biasanya sa. Betul. Kena latih sa lah kan. Sa. Dia macam nipis. Dan dia ada hamil. Sa. Za. Tadi kan? Tadi za dengan sa sama rumah dia. Sa, za. Okey. Kemudian, apa lagi? Qaf dengan kaf. Sa dengan qaf kecil. Ni lama hari tu. Capek betul laki dengan ada beberapa minggu juga. Nak betulkan lama-lama boleh. Qaf besar kan kat sini hari tu. Qaf. Betul-betul pada pangkal halkum ni tekan. Ada seorang tu dia saya kata tekan jadi jangan sepayah nak sebut. Itu betul lah tu. Ak tu nipis depan. Yang pangkal lidah ni, hujung lidah ni, pangkal ni kena tekan kan nak tekak. Jadi tu kalau kap dia depan sikit, depan marak kaf, dan dia hanya sentuh, angkat je lidah, sentuh ke langit-langit. Kan. Dan dia ada hamas kan, ada angin yang tepat. Kalau qaf, dan dia ada qalqalah pula dekat situ, lantunan huruf qalqalah pula yang 5 tu. Okey, kita tengok dulu beza tadi tak keluarkan dia punya slide. Zai, za, az. Sa dengan sin. Sin dengan as. Okey, qaf dengan kaf. Itu tebal. Nipis. Sin dengan swat. Lagi satu ni mencabar tu kan. Betul. Sin senang. Satu saya. As, is, us, sa, si, su. Tapi bila sebut sudah huruf tebal. Nanti kita buat ulang kaji huruf tebal. Jangan risau yang baru masuk. Jangan risau. Kita akan sa, si, su, is, us. Pastikan dia memang tebal betul. Dia memang 2 kali tebal. Tebal sungguh. As, is, us. Tak perlu moncong sebenarnya. Tapi untuk mulaan, moncong tak apalah. Tapi sebutan yang paling tepat tu dia tidak moncong tapi tebal. As, is, us. Okay, dia kembung kat sini. Lidah tu di belakang gigi dan kembung lah kita punya pipi. Is, us. Okay, seterusnya ta. At, ta, to. Ta, to. At, it. Itu ta, nipis. Kalau itu rumah sama. Gigi tu, saya tunjuk gigi ni, belakang gigi, dekat tempat yang tumbuh ada daging tu kan. Situlah lidah kita. Tapi bunyinya lain kan. Satu tebal, at, huruf tebal, huruf nipis. Huruf nipis, at, dan huruf tebal, Okey, beza. Kemudian,
apa tadi? Za, sa, zo. Za, sa, zo. Siknya betul. Za, sa, zo. Da, to. Sa, da, to. Ini dekat je. Okey, boleh? Kemudian satu lagi ha dengan satu. Ha, kho. Aku berbulan juga kadang-kadang nak ubah tapi alhamdulillah lepas tu okey. Semalam saya ajar seorang tak lelaki dengan seorang tahu ada kat sini. Kata nak kan pada Sabah khas tu ada Syaridah alhamdulillah. Kau kenalan daripada Terengganu tu. Ha ni biasa je. Ha daripada kerongkong. Ha besar. Itu tua kadang nak ni. Saya nak sebut. Senang sebut besar. Ha, kho. Ni huruf kerongkong. Ha, kho. Ada praktisnya senang. Ini orang kita lah Melayu kan. Nak kita macam mana pedas tu. Kita makan cili balik. Beli cili satu paket. Makan. Pedas kan? Lepas tu, hampas-hampas dia, buang. Kahak-kahak tu, kita buang kan. Ada hampa itu kat sini. Lepas tu ketawa lah. Dah habis. Okey, tak beza. Itu saja. Senang. Ada kaedah nak ingat kan. Alright, seterus. Okey. Huruf hari tu, ni banyak. Tapi kita sentuh hari tu huruf tebal dan huruf ni. Sahaja. Huruf apa? Jangan risau banyak-banyak kan. Tapi sebenarnya mudah. Ada cara nak ingat. Slow-slow. Walaupun ada sifat berlawanan yang biru dengan yang merah tu. Kalau dia apa? Dia tebal, istilah itu. Dia tebal. Yang lain tulis. Okay. Kemudian, bila dia hamas saja. Dia itu, dia terpas gitu. Huruf tunggal tu, huruf tunggal. Tempat tunggal. Okey, apa? Dulunya, saya ulang ni, datang sebab ni, istilah dan istifal. Bila kata tebal, yang lain tu nipis. Kan? Ada dia punya, apa tu? Ni dia. Bila yang kuning tu adalah huruf sifatnya tebal. Okey, ingat? Itu tebal. Yang istifal. Okey. Jadi, boleh saya tambah sikit hari ni. 2 kali tebal. Dalam tebal tadi 7, ada 4 dalam itu yang 2 kali tebal. Saya guna bahasa yang mudah. 2 kali tebal. Maknanya, kena tebalkan lagi 2 kali ganda. Dalam sifat tadi 7 kan? Tidak. Ni 7. Ya. 7. Tapi dalam 7, tebal. Yang 4 ni senang nak ingat sebenarnya kan? Ingat soto. Ingat soto. Soto tu nipis lah. Soto. Ingat. Tapi kita jangan sebut soto. Sebut soto. Okay, apa suka soto? Mesti tak ingat soto. Dulu dia sebut. Soto. Kalau tambah titik, do kan? Kalau tambah titik, jadi ada 4 yang 2 kali tebal. Namanya itbaq. Soto, dozo. Okey. 2 kali tebal. Boleh? Nanti kita praktis. Okey. Kalau maksudnya terangkat tak terangkat dalam nipis tu biasa melebarkan mulut tu nipis kan. Yang susah ni yang tebal ni. Bila terangkat lidah, bila tebal tu maksudnya kena angkat lidah kita ke langit-langit. Okey, angkat lidah ke langit-langit. So, to, do, zo. Okey. Dan tak boleh senyum. Boleh bamblut. Itu sistem tebal istilah. Kan? 2 kali tebal ni maksudnya memang kita kena betul. Lidah kita itu, kiri kanan tu naik ke geraham dan dia macam melengkung macam ni. Kena itu. Okey. Itu bahasa mudah lah yang nak faham. Okey, baik. Bolehlah kita praktis boleh. Sambil tu nanti kita buat ulang kaji huruf-huruf yang tebal dan huruf. Siapa tanya kita boleh jawab lah kan. Anak-anak ke, cucu ke, kalau kita yang dah ada veteran ni, kawan ke,
apa ni huruf tebal, apa ni huruf nipis. Kita boleh jawab kan. Apa dia huruf-hurufnya. Pergi praktis surah Al-Fil. Surah Al-Fil balik. Hari ni kita surah Al-Fil ni dengan bacaan yang insya-Allah tepatlah yang memenuhi penyebutan yang betul. Ini belum baca kan hari tu? Belum kan? Belum. Okey, so selamat datang yang baru datang. Tahu, faham apa nama pensyarah dan mula kelas dan tapi ada rakaman. Ramai ikut rakaman sebab ada kelas tak dapat ikut. Nanti Najihah boleh share ataupun jam ke rakamkan. Lah mana boleh kita hari kongsi ni ilmu ni kita insya-Allah. special sikit Kak Lima, hari ni kita special. Ya. Kita ada live YouTube. Live. Terus live hari ni. Oh ya. Oh ya ke? Masya-Allah. Okey, Yang tak dapat tu terus live ada, rakaman pun ada. Hari ni special sikit. Sebab saya minta tolong Nana buatkan live. Jadi boleh tengok live pun boleh. Ada yang tengok live dia kata tak boleh masuk, dia boleh tengok live. Okey. Selamat datang. Dan kita ni ke PNS PSA punya ni ke? Ni web. Tak, dekat YouTube biasa. Akak dah bagi dekat Jom Mengaji tu. Oh, okey. Live. Sebab Kak Rukia kata dia tak boleh tu, tapi boleh tengok rakaman terus. Selalu Najihah buatkan. Tapi hari ni ada orang rajin dia buatkan untuk live. Okey. Tapi Najihah pun ada rakam tu. Alhamdulillah. Kita panjang-panjangkan. Double lah. Panjangkan. Okey, terima kasih. Panjang-panjangkan. Ni santai-santai. Saya tak resmi walaupun saya tahu kerja bekas kerja-kerja profesional kan, ada student, tapi kita belajar ni santai tapi insya-Allah kita yang baik insya-Allah. Jadi nota tu tak adalah begitu official kan, sebab nanti kan nampak macam susahnya kan. Okey, saya ajar teknik yang insya-Allah mudah untuk difahami dan diamalkan insya-Allah. Okey. Jadi kalimah auzubillah Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada gangguan bila kita Quran ni. Baca Quran mula baca dia dah teringat macam-macam kan. Teringat anak lah, teringat kerja lah. Jadi kita nak fokus kan. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Semalam ada yang baca base. Kata perasan kan. Dari dulu dia baca Bismillah. Okay. Atau mungkin slang kan. Dia orang mungkin negeri. Base. Jangan base. Ba, bi, bu tu bis. Base. Mi. Bukan mil. Ada baca Bismillah. Okay. Kan betul kan. Bis. Dia kena sharp. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ra tu jangan muncung. Rahmanirrahim. Tidak muncung berlatih slow tak apa. Rahmanirrahim. Okey? Kemudian ayat pertama. Ayat ni famous kan? Biasa kita pun dah tahu ayat ni kan? Okay. Tentang cerita gajah, tentera bergajah. Okey? Fa'ala rabbuka bi ashabil. Okey? So, ayat pertama. Tadi Hamzah qata' kan? Sebut bukan nipis. So, dia yang hakiki. Alif hakiki Hamzah qata'. Lam mim mati rapat bibi. Rapatkan bibi 100%. Kalau tak 100% nanti dia jadi dengung pula. Dia jadi ifat. Okay? Kena rapat bibi. Kita nipis Ro bari atas tebal. Walaupun dia bukan huruf tebal kan. Dia kan. Bukan huruf tebal. Dia berbaris kena. Ro. Banyak mulut. Jangan ra. Ro. Okay. Ro. Alam taro. Ya. Mat lin. Huruf lin. Ya dan wa.
atas. Nanti kita belajar lah. Kita sebut je. Kai dia ni liluna rohlin. Okey? Ka tu kena ada angin hamas kan? Ka. Terlepas napas ataupun tak terasa kan? Kau tak ada angin. Kaifa fa'a tu semua dan juga tu harakat dan juga dia fa'a apa lagi ni dia kat sini rob tebal, jangan raw tu dia long dia tu dia mula tangan kan, tu dia masuk dulu tebal fa'ala nak baru pergi pada makhraj ra tebal rabbuka bi baru bila ada sabduti kan diguna 2 kali penekanan Rob ba pertama dan ba yang kedua. Rabbuka bi kan dia buka ada kan hamzah kotak tapi dia bertemu dengan suat yang so nipis so baru tebal buka so yang tebal ada angin ini ada percubaan latihan ni kadang-kadang sampai tapi itu saya sebut ada roadside dia pada ada setengah orang yang payah nak sebut kan, betul? Dia nak sebut okey, yang punya ya angin dua harakat ya alif macam gini fil okey fa okey fa sukut 2 baca 4 boleh baca 6 ashabil fil boleh kemudian alam yahum fi tadlil alam yaj'alam kislim hamzah kotak terus saya kata bila mim mati terus rapatkan bibir dan alam ya tu tengah kan kokola sugro kokola kecil kalau kecil kita dengan sebutannya berat terus ja'al kai ni senang kan macam kadang kita itu macam beranak-ranak dengan ini dulu kita beli pulang sila Kak line akak putus ke? Kak Dima line putus lah. Ya. Tak clear, line putus. Line tak clear Ustazah. Okay. Itu. Saya cari line putus-putus Okey. Dah okey dah. Dah boleh ayat dah? 2 kan? Okay, ayat 2 akak ulang ayat 2. Alam yaj'al tu. Okey, ayat 2. Okey, saya cari line yang bagi bagus. Nak sekejap setengah minit. Ini Tapi okey dah Kak, line akak dah clear dah. Boleh? Clear? Okey dah, Okey, Dah okey Ustazah. Okey ya. Alright. Kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tadlil. Ayat ni dia
40 nipis alam ya jim tu ada kan tapi yang belum lagi dia lupa yang jim dan ada kan 5 baju dah foto tu ingat tu jim dan foto tapi tak apa. Okey, so dekat sini kita jumpa jim. Jim sebenarnya pokoknya maknanya jangan beratkan, jangan aku bro alam ya je ya Ya, putus-putus balik Kak Lima. Putus-putus. Kak dia macam tahu je bila Kak baca ayat Quran ni dia putus-putus. Line yang tak berapa dia tak berapa Islamik kot. Masya-Allah. Kak bila cakap okey, bila ngaji tu dia putus-putus. Putus-putus Ustazah. Ifah? Sekejap. Allah, macam mana? Sekejap Ifah, putus lagi lah sayang. Dia bukan putus tau, dia macam tersekat-sekat. Kak baca ayat kedua dari tadi, alam yaj'al tu, dia itu tersekat-sekat. Line routing. Okey, saya ambil tak ada. Mana? Kat mana? Okey, sekejap. Alright. Okay, harap kawan-kawan semua bersabarlah. Semula. Sebab line tak berapa elok. Hujan lah Nim. Oh ya ke? Kat dekat Tehran tak hujan lah Kak sekarang. Salji pun tak turun lagi. Salji tak turun lagi. Salji tu dah turun ke? Salji turun. Nim, suggest dekat Lima, mungkin dia rakam yang dia baca penuh tu dengan maharaj yang betul, dia pass kat kita, so at least kan kita perlu practice and then dengar yang dia baca, tahu tak? Dia biasalah, kadang-kadang line okey, kadang-kadang line tak okey. Ni line Standard. Kita pun sama Kak. Shah Alam hari ni daripada pagi hujan. Okay. Shah Alam banjir, kita kena pakai boat lagi. Yelah tu. Punyalah canggih. Yelah Kak. Kak Lima dah keluar. Tanya dekat kolam tu. Kat kolam. Kat PSA tu. Dekat PSA yang kawasan Kuartus tu banjir Kak. Ya. Sebab longkang tu dia tak longkang tu tak maintain tu. Dekat depan jaya. Okey Kak Lima. Okey. Inilah dia ujian kesabaran. Tapi insya-Allah siap pahala sabar tu kan. Allah nak bagi juga pahala kesabaran sebenarnya menanti. Okey, kepada yang terus setia, istiqamah. Itu untuk belajar ya. Okey, insya-Allah. Sekarang okey. Alright. So baca tadi ayat kedua. Okey. Baik. Okey. Tahniah kepada yang terus bersama belajar Al-Quran. Yang kedua, takkan tahniah je. Hadiah tak ada. Ya, hadiah tunggu balik daripada sekarang ni hadiahnya je lagi. Kurang lagi. Hadiah balik boleh kita jumpa insya-Allah. Okey. Ni
Ayat kedua. Alam tak berkali lagi ayat ketiga. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Okey, rapat mulut. Ja'al kaidahum fi. Saya nak sebut dha tadi. Fi tadlil jalan. Fi atau bad ada sifat istitol. Kan? Istitol ni dia maksudnya kena memanjang boleh kita tu anak murid yang belajar cikgu ni yang mengajar jangan bagi dia lantun boleh memang dulu kecil-kecil pun kita baca macam tu kan tanipis baru tebal lil ni terusnya ayat ketiga arsala alaihim tayran ababil wani ro tebal jangan senyum jangan sengih okey buka mulut ni kena buka mulut kan buka mulut tu tak semestinya kuat saya kena ngaji saya tak kuat pun tak kuat tapi kena buka mulut tu itu tak betul baca walaupun kita baca dalam semayang kan kita baca kita dengar kan bacaan kita tu tapi kita buka ke tidak mulut betul jangan baca dalam hati memang tapi itu zikirlah lain kan ini kalau baca Quran tu kena buka mulut dia untuk praktis awal ni memang tutup tebal nipis bila dah okey bila dah biasa nanti dah tak payah nak ingat-ingat tebalkan nipis dah biasa dah masuk dalam kita punya kata contoh kita nak pergi daripada tu soalan contoh mula bawa kereta kan mula dapat lesen betul kita kena tengok betul-betul signboard ni lah masuk kanan terus ada kiri lah ni sekarang bila dah pandai ada tengok dah kita boleh cakap boleh sambil fikir benda itu maksudnya sampai kita mahir lah maksudnya gitu kita dah tak kisah nak tebal ke nipis kita dah tahu dah automatically alright betul sebab jangan kata kenapa perlu buka mulut mulut tutup mulut ni kita praktis tahu okey lepas tu nanti dah okey dah macam kita bawa kereta dah mahir alright okey so terus ayat ketiga wa'ar ni pun kadang baca wa'ar nak betulkan roh tebal pun susah juga salah alaihi ni semua nipis dan satu harakat salah ain jangan salah alaihim ani habsa alaihim baru mim tutup mulut 100% rapat kemudian to atau baru tebal ro balik ya tak tebal ya jangan kan kita baca masih tebal ya tu sebenarnya balik pada makhraj ya senyum balik ron perasan tak kita baca kita mulut tak kembali baru sebab ron balik ron babi dua ba ni bil 246 okey kemudian ayat keempat tarmihim bijaratin min sijil ni tebal nipis ro tu tebal tarmihim habsa mim kosong itu maksudnya mim yang ni tanda dalam resam Osmani mim yang bersabdu kena dengung him bihija biharatim ro tebal tim mim kan mim asal dia sabdu tak kisah belakangnya tu ada hukum ma'al gunnah tandanya pemim ke tapi kalau mim tu ada gigi ada syaddah bersabdu dengung je tapi bila dia sebelumnya ada hukum yang lain tandanya pemim dia dengungnya lebih panjang beza dengan tumma itu dua saja tapi kalau ada hukum yang contoh dia al-gunnah dia jadi dengar lebih panjang tapi tak apalah untuk permulaan kita tahu itu kena dengung buatlah dengung okey
ترميهم حجارة من سجيل nanti bersin tu kita belajar ifa non mati bersin ifa. So macam mana nak kaedah ifa, sebut mi dulu cenderung pada sin dalam masa sama, dengung yang banyak masuk dan jangan tekan makhraj sin dulu, ready dah nak masuk, dan kemudian dengung lidah jangan jejak ke langit-langit. So kan nipis sin dia. So, dengungnya nipis. Dengan sujud jangan. Sebab huruf depannya nipis. Kalau huruf depannya tebal, baru dengung itu tebal. Ingat? So, sijil. So, okay, praktis sijil. Diguna 2 kali. Kena ada kat situ penekanan. Sijil. Saringan sijil. Bukan sijil ni bukan sijil. Dia kena sebut, saya nak pergi ambil sijil. Gitu. Sijil. Bukan sijil. Sijil. Alright. Jim guna 2 kali. An-nabru kat situ. Okey. Kemudian kelima. Faja'alahum ka'asum ma'kul. Faja'alahum nipis. Faja'a nipis je. Kena jelaskan. Faja'alahum tu muncung sebab dia paling depan. Baru tebal. Hum. Okey, mim katuk mulut. Rapat mulut. Hum, mim jumpa kaf. Hum, jangan dengung maknanya kat situ izhar syafawi jelas. Jangan dengung. Faja'alahum kanipis. So yang tebal, ain jangan tebal. Sebab kadang-kadang berjiran kita dah termasuk. Tekak tu pun dia dah tebal lah. Sebab dia nampak kat depan tu tebal kan. Nakal dia ni kan. Dia payah sangat. Nak sebut dia kan. Dia mempengaruhi jiran dia. Ka'as tu silap. Ka'as. Dia pi'as pula dia tebal. Salah juga. Ka'as. Baru masuk. Okay? So masuk pintu rumah tu elok-elok. Jangan masuk pintu rumah orang sini. Dia masuk nak satu pintu rumah tu masuk. Terketik masuk. Terketik masuk dia kan. Buka kasut. Nak masuk terketik. Dan betul-betul masuk kan. Jangan masuk pintu je. Okay? Masuk betul. Okay? Okay? Fim makul. Kalau saya dulu saya berjiran dengan Anim kan. Warden tu. Kadang-kadang tak masuk. Bersembang kat luar je kat tepi pintu. Kalau belajar masuk betul-betul ke dalam rumah. Ka'asim tanwin pemim. Tadi kita belajarkan tanda tanwin yang antara yang selisih tak selisih. Kalau ini selisih kan, so dengung. Satu petanda dia kena dengung, terselisih. Tanwinnya tergelincir. Lagi satu mim tu sabdu. Mim tu ada dengung. Mim syaddah. Mim dia bersabdu, dengung lagi. Maksudnya ni 2 kali dengung, dengung yang panjang. Ran tadi, kita balik ayat ketiga nampak kan? Ran tu, dia tak selisih kan? Kenal kan anak-anak murid kita yang kita ajar? Yang tak selisih tu, walaupun dia tak tahu nama, kan? Tapi tidak Ron. Tak selisih kan? Dia punya dengung. Dia punya tanun tu Ron terus je touch and go Ron babil. Yang ini film kena berlama-lama lah kat situ kan, berlama-lama sembang kan. Film mak diputuskan hamzah qata'. Nama qata' juga ni hamzah alif hamzah kan, dia ada tanda mati. Mak putuskan dekat situ. Makul. Alright. Okey, saya bacakan lagi, dengar. Okey, dan kesannya apa kesilapan kita selalunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Okey, ayat ketiga.
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. Okey, ayat seterusnya. فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. Lam tu kena jelas. Lam tu semua huruf yang mati yang di depannya yang diwakafkan kita bagi tanda sukun. Ni semua lam kan ujung dia? Masya-Allah, semua lam. Maknanya lam tu bawah ke baris atas ke, nampak? Baris dua di bawah ke. Semua kita matikan. Lam tu tanda mati. Jadi tadli dengan lil hilang dia macam tu. Lam dia hilang. Dia boleh mengubah menghilang huruf tersebut dan boleh mengubah makna huruf maksud huruf tersebut. Sijil makul. Sebab huruf Arab ni seni kan. Dia sangat tadilah macam kita kenal kan batu satu. Dia tak ada baju. Dia kena sebut tu Arab tu kalau ulama ataupun belajar bahasa Arab, alham dengan alham tu beza maksudnya. Kita sebut alhamdulillah, alhamdulillah dengan alhamdulillah besar dia jadi segala puji dengan alham. Kita segala puji bagi Allah. Alham tu jadi kematian. Maksudnya dah lari kan. So menjaga betul-betul. Okey. Sa dengan sin pun dia boleh lari maksudnya. Kita sama je bahasa Melayu kan. Sa dengan sin tu tak ada beza. Okey. Boleh? Berapa minit lagi ni? Pengusi, berapa minit lagi? Boleh? Okey Kak. Kita sambung minggu depan. Kita dah 6-7 dah. Masya-Allah tak. Okey. Ada nak balik rumah tu. Masya-Allah. Boleh cukup boleh. Kita boleh faham. Okey. Minggu depan kita akan pergi surah lain. Pendek-pendek tak apa, tapi kita dapat menghayati surah tersebut. Okey. Saya nak sebut apa tadi? Ada yang huruf kenal huruf tebal, kenal huruf nipis dan apa tu cara sebut yang betul Okey, insya-Allah. Boleh? Kalau ada pertanyaan boleh mesej saya atau mesej Aliza Hanim. Okey. Saya janji hari tu nak bagi sebelum tu ada pertanyaan. 1 minit bagi peluang nak tanya. Boleh? Ada boleh. Nak tanya? Ada boleh? Nak tanya ke? Ada. Satu soalan saja. Kalau tak ada soalan. Kalau tak tanya sekarang pun minggu depan pun boleh. Masa mula nak kelas tu pun boleh tanya. Boleh tanya. Kemudian lagi satu apa dah sebut ke? Boleh WhatsApp pun boleh. Saya dapat WhatsApp pun boleh insya-Allah kan. Bolehlah apa-apa masalah. Jadi satu lagi soalan. Saya akan bagi soalan dan juga kalau siapa jawab awal lah bagi mesej pada Puan Saliza Hanim. Okey. Ada hadiah oleh-oleh daripada Iran lah pada Puan Saliza Hanim. Dia akan post nanti. Bagi satu kenang-kenang dan juga terima kasih siapa yang rajin ikut kan. Soalannya kena jawab lah sikit bagi pada Saliza Hanim. Sampai cepat. Apakah dekat ruangan chat pun boleh taruh. Nanti ruangan chat boleh taruh. Nanti Puan Jam pilih siapa pemenang, dia akan bagi nama kat saya. Untuk jawapan dia bagus kan. Okey. Oleh-oleh tu daripada Iran dah ada dah kat Iran. Okey. So apa beza? Kena tulis cepatlah. Hamzah wasal, hamzah qata dan juga alif ziyah. Itu je. Apa beza alif ziyah wasal dan hamzah qata? Tulis je lah. Dan mungkin bagi penerangan sikit. Okey, boleh? Okay. Dan juga apa maksud dengung? Itu 2 soalan. Apa maksud dengung? Alright. Okey, soalan pertama apa beza wasal dan hamzah qata? Soalan kedua apa dia dengung? Okey. Okey, kita tak boleh ada. Okey, so insya-Allah alhamdulillah tahniah bersama mudah dapat membaiki cara bacaan kita insya-Allah dan Allah merahmati berkat ini dan memberi keberkatan dalam apa juga yang kita lakukan dengan sebab kita
hadir majlis ilmu sebegini insya-Allah. Okay, salam sayang, salam ukhuwah, salam persaudaraan daripada Tehran insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ucapan jazakillah khair kepada Puan Halimah, dan juga terima kasih jugalah kepada rakan-rakan yang mengikuti kelas pada petang ini. Okey, saya bagi pihak Puspanita Biro Pendidikan PSA selaku penyedia kursus mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, terutama rakan-rakan yang luar daripada Puspanita lah yang sudi hadir untuk memeriahkan lagi kita punya kelas pada petang ini. InsyaAllah harapan saya agar majlis ini dapat kita manfaatkan bersama, dapat menjadikan sebagai ruang-ruang untuk menambah ilmu pengetahuan dan seterusnya dapat merealisasikan bacaan kita dengan lebih tepat dan dianya akan lebih berguna dalam kehidupan kita. Okey, insyaAllah ukhuwah antara ahli dalam kelas ni akan terjalin dan kita akan buat lagi lah kursus-kursus yang akan datang yang kita dapat manfaatkan bersama. So itu saja. Terima kasih kepada semua. Jadi saya sudahi dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan semoga berjumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Kalimah, terima kasih semua, terima kasih Urus Setia. Selamat meneruskan tugas dan kewajipan masing-masing. Okey. Nanti lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang kalau rindu saja terang.